Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan mulakan tajuk baru iaitu tajuk haba, heat. Okay, tajuk 4, tajuk haba. So dalam tajuk haba ni kita akan belajar beberapa perkara yang agak barulah dalam fizik ni lah. Tapi sebenarnya konsep ni kamu dah belajar lah, awak dah belajar semasa tingkatan 1, 2, 3 tu awak dah belajar sebenarnya ya. Bukanlah satu benda yang tak ada basic, tapi sebenarnya kamu semua dah ada basic dia. Kita akan mula dengan beberapa penerangan ringkas lah. Okey, saya mula. Okey. Yang ini nota daripada ni PowerPoint. Okey, yang awak ada dengan awak tu nota yang satu lagi tu kan. So kita akan bermula dengan keseimbangan terma lah. Okey, 4.1 keseimbangan terma. Yang ni pun boleh, kita tengok nota yang ni pun sama. Okey. So kita akan belajar pertamanya 4.1 keseimbangan terma, yang mana kita perlu menerangkan dengan contoh keseimbangan terma dalam kehidupan seharian. Kemudian kita perlu menentu ukur termometer cecair menggunakan 2 takat tetap. Itu ada cara dia lah. So kebiasaannya bila keadaan di mana termometer tu ada conflict of reading contohnya, ataupun dia silap, ataupun dia tak ada ralat, ataupun dia rosak, mana boleh cuba perbaiki ataupun perbetulkan dengan menggunakan kaedah penentu ukuran, dia panggil kaedah penentu ukur. Okey, kemudian kita akan cuba pergi kepada 4.2 muatan haba tentu, yang mana kita akan cuba menjelaskan apakah itu muatan haba yang kita namakan, yang kita gunakan simbol C, menentukan haba tentu sesuatu bahan. Okey. Kemudian kita akan tengok ada 2 eksperimen yang kita memang kena tengok lah, muatan haba tentu air dan juga muatan haba tentu aluminium, dan berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian, kejuruteraan bahan dan juga fenomena alam semula jadi. Dan kita akan cubalah beberapa soalan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan muatan haba tentu menggunakan rumus Q sama dengan MC theta. So nota ni daripada Cikgu Sophie. Okey, kita terima kasihlah dengan Cikgu Sophie. Alhamdulillah dia share dengan kita nota ni. Okey, saya nak guna yang ini boleh, ataupun saya nak tunjuk yang jap. Mana pergi dia? Saya nak tunjuk yang ni. Ni keseimbangan terma ni. Yang ni slide daripada seorang cikgu juga, saya ambil daripada Cikgu Ulu Tiram kalau tak silap saya, lupa nama dia. Cikgu Nur Azilah Khalid. Okey, terima kasih juga kepada Cikgu Azilah lah kerana dia share benda ni untuk kegunaan kita semua musim-musim PDPR ni kan. Okey. So keseimbangan terma. Apakah itu keseimbangan terma? So dengan kata mudahnya, apabila dua objek bersentuhan, satu objek panas, satu objek sejuk. Okey, bila bersentuhan, objek yang di mana kedua-dua objek ni akan cuba menyeimbangkan kedudukan suhu dia. Okey, suhu dia sehingga menjadi sama. Okey, so apabila dua objek bersentuhan secara terma, suhu objek yang panas akan menurun.
manakala suhu objek yang sejuk akan meningkat sehingga kedua-dua objek itu menjadi sama. Okey, pemindasan bersih haba antara dua objek itu akan jadi sifar sebab dua-dua tu dia akan connecting antara satu sama lain. So objek yang panas akan turun dia punya suhu dia. Objek yang berada sekali dengan objek panas tu dia akan cuba seimbangkan ataupun dia akan cuba levelkan sehingga dia capai tahap suhu yang sama. So bila kita plus minus dia akan jadi kosong, sifar lah. So keadaan kedua-dua objek ini kita katakan dia dalam keadaan keseimbangan termal. Okey. Sebagai contoh kita tengok yang ini. Nota Cikgu Sophie pun ada tapi saya nak buat contoh guna yang ni, nampak menarik juga ni. Objek yang panas P, kita ada objek yang panas P dan juga objek sejuk lah Q. Kita tengok pada termometer, dua-dua tu bacaan suhu kedua-dua objek. Objek di bahagian P itu berada dalam 100 darjah Celsius. Yang Q tu dalam 30 darjah Celsius. So kita tahulah Q ni objek yang sejuk, P tu objek yang panas. Berlaku pemindahan haba lah di antara kedua-dua objek. Okey, objek P akan memindahkan haba dia kepada objek Q. Okey, P memindahkan haba kepada objek Q apabila dia bersentuhan. P akan memindahkan haba kepada objek Q, maka manakala objek Q itu pula akan menerima haba daripada objek P. So objek yang panas P apabila dia bersentuhan, dia akan menyebabkan objek Q tu tadi akan jadi objek P bersentuhan secara terma dengan objek P yang panas bersentuhan secara terma dengan objek yang sejuk Q, dia kata. So kadar pemindahan haba daripada objek P ke Q adalah lebih tinggi daripada pemindahan haba daripada objek Q ke P. Sebab P tu dia panas. P tu dia akan menurunkan suhu dia. Okay, menurunkan suhu dia sehinggalah dia boleh mencapaikan keseimbangan terma. Q juga akan cuba absorb haba daripada P. So kedua-duanya akan cuba menyeimbangkan suhu dia. Okey. Contoh paling mudah, kita nak minum air, katakan kita buat air TO. Air TO tu panas lah, suam. Kita ambil suam lah kalau panas. Okey, kita ambil suam. So bila kita ambil air TO yang suam, maknanya haba tu kita rasa, kita pegang tu kita rasa haba je. Habanya kan, maknanya dia panas lah. Kita tak ukur suhu lah. Katakanlah kita tak ukur suhu tapi dari segi fizikal dia kita tahu. Gelas tu, kita pakai gelas tu rasanya panas. Kita tambahkan ais. Kita nak buat TO ais. Kita tambahkan ais. Bila kita tambahkan ais dalam beberapa minit, lebih kurang few minutes, air TO yang suam tadi dia akan jadi sejuk. Kenapa keadaan itu terjadi? Kerana wujudnya keseimbangan termal lah di antara kedua-dua ni tadi. Berlakunya pemindahan haba daripada TO ais yang suam tu tadi kepada ais yang kita taruh balik dalam gelas, yang kita taruh dalam gelas. Okey. So pemindahan tu berlaku. Air yang suam tu tadi memindahkan habanya kepada ais dan kemudian menyebabkan ais tu melebur. So bila ais tu melebur, kandungan air bila melebur jadi air kan. Air tu tadi dia sejuk. Dia sejuk dan dia akan cuba menyeimbangkan situasi terma tu tadi sehingga menjadi seimbang dan jadi sifar lah. Okey, kadar perubahan di antara kedua-duanya. Okey. Tekan situ pula. Okey. So penerangan daripada atas dia kata terdapat pemindahan haba bersih daripada P ke Q, maka suhu P menurun dan suhu Q meningkat. Konsep yang sama macam saya cerita air TO suam tadilah, nak jadikan TO ais. Bila air batu tu dah melebur dia jadi air, maka suhu yang tadi dekat ais tu tadi dia akan meningkatlah. Pada masa sama dia P tu menurunkan suhu dia. Okey, P menurunkan suhu dia. Sebab tu air tu akan jadi dia akan jadi air sejuk.
Okay, dia akan jadi DO ais yang sejuk. Okey. Suhu P dia kata. Suhu P dan suhu Q menjadi sama. Okey, suhu P dan suhu Q menjadi sama. Kadar pemindahan haba dari P ke Q adalah sama dengan kadar pemindahan Q ke P. Okey, pemindahan bersih haba antara P dan Q adalah sifar. Pemindahan haba tu, pemindahan bersih haba tu adalah sifar. So P dan Q berada dalam keadaan keseimbangan terma. Macam saya cerita tadilah. Okey, so kita tengok apakah keseimbangan terma dalam kehidupan harian. Hujan dah. Yang pertama, kita nak memanaskan objek. Okey. Yang paling mudah kita nak memanaskan objek dalam oven oven ataupun microwave lah, benda sama kan. Okey. Yang pertama sekali, sistem tu adalah sistem yang tertutup lah. Yang dibuat sistem tertutup. Kan? Objek yang kita katakan oven ataupun microwave tu dua-dua tu bentuk kotak dan kita kena tutup dia. So bila kita panaskan, bila kita on switch, okay, akan wujudlah pemanasan. Kalau oven tu kita nampak ada filament dia kan, besi dia tu. Besi tu dipanaskan. Okey, besi tu dipanaskan dan akan menyebabkan wujudnya udara panas di dalam ketuhar tu lah, dalam oven ataupun microwave yang bersentuhan secara terma lah dengan objek yang berada dalam microwave ataupun oven tu tadi. Okay, bukan setakat kek lah. Contohnya kita masak nasi, kita nak makan nasi sahur kan, contoh makan nasi sahur. Kalau saya lah, nasi tu memang yang tak habis masa buka puasa, kita panaskan. Nasi tu dah sejuk. So bila kita masukkan dalam oven ataupun dalam microwave lah mostly kan, dalam microwave, jadi udara panas yang ada dalam microwave tu, dalam ketuhar tu akan bersentuhan dengan nasi tu. Sama juga dalam contoh yang dia bagi. Sekarang ni dalam contoh yang dia bagi, dia nak baking cake. Dia nak masak kek, dia nak baking cake. So bila dipanaskan microwave tu tadi, udara yang berada di dalam box microwave tu, dia kata dengan mudah kita sebut dia sebagai perolakan udara panas. Perolakan udara panas tu tadi, dia akan bersentuhan dengan secara terma dengan adunan kek. Jadi bila dah udara panas tu kena pada adunan kek ataupun permukaan kek ataupun permukaan bekas loyang tu tadi, pada masa sama dia akan menyebabkan pengaliran haba. Okay, pengaliran haba tu juga berlaku kepada adunan kek tu tadi. So yang ini yang menyebabkan bekas tu tadi memanas dan juga akan menyebabkan pemanasan kepada adunan kek itu, sehinggalah kek yang kita nak baking kek itu tadi akan masak lah. Itu secara mudah, pemahaman mudah bagaimana kita nak faham konsep tiba-tiba kek tu masak duduk dalam oven kan. Kita pun kadang tertanya macam mana boleh masak kan. Okey. Yang kedua kita tengok apakah yang kedua. Yang kedua, termometer klinik. Okey, ini kita cerita pasal termometer klinik yang zaman dulu yang letak dalam mulut. Zaman sekarang ni mostly tembak pakai infrared je, tekan. Okey, tekan je dah dapat. Okey. Itu pun mana termometer jugalah, itu termometer. Okey, yang kita guna yang sebelum banyak digunakan termometer yang tembak-tembak tu, kita ada dua jenis termometer lah. Yang pertama kita panggil termometer digital, satu lagi termometer yang analog yang biasa tu lah. Yang bila kita letak dalam mulut tu. Sebenarnya diletak dalam mulut, tapi diletak di bawah lidah. Diletakkan di bawah lidah. Kenapa? Ada soalan. Kenapa termometer klinik ni diletak di bawah lidah? Tak diletak dalam, maknanya tak buka mulut, letak atas lidah ke, letak celah-celah gigi ke kan? Boleh ke? Okey. Dia sebenarnya kalau dari segi konsep perubatan lah, saya cuba tanya doktor lah.
dari segi konsep perubatan. Kenapa diletakkan di bawah lidah ataupun ni, sekejap ada orang datang, sekejap. Okey, sambung. Okey. Mana tadi? Okey, termometer klinik diletakkan di bawah lidah pesakit. Ada dua keadaan saya tanya doktor. Satu dia letak bawah lidah, satu lagi dia letak di bawah ketiak. Kenapa? Kenapa diletak bawah lidah dan kenapa diletak bawah ketiak? Sebenarnya supaya haba itu terperangkap. Haba itu terperangkap. So bila kita letak bawah ketiak, maknanya kita memang enclose sistem tu, maknanya kita enclosekan ke situation tu, dia dah terperangkap haba dekat situ. Sama juga kita letak bawah ketiak, bawah lidah. So bila kita letak bawah lidah, dia memang dah terperangkap di bawah lidah. Okay, dan dia akan, kita tutup mulut kan. Bila kita tutup mulut, dia duduk bawah lidah. So di bawah lidah tu, termometer tu akan terperangkap. Okay, saya tanya kenapa tak letak atas lidah dan kemudian kita tutup mulut. Benda yang sama, terperangkap juga. So term yang doktor bagi, saya baca saya tanya tadi. Atas lidah ni dia kata rongga tekak, suhu rongga tekak tu lain, dia kata. Okay, suhu rongga tekak tu lain. Maknanya esophagus lah. Suhu pada esophagus tu adalah berbeza. Sama juga dengan hidung. Suhu pada hidung pun berbeza. Jadi kita tidak akan dapat bacaan yang tepat. So bila kita letak bawah lidah, haba tu memang terperangkap menyebabkan kita akan dapat bacaan yang betul-betul inilah accurate lah. Okey. So itu cerita kenapa diletakkan bawah lidah dan juga kenapa diletakkan di celah ketiak lah. Okey. So bagaimana kita nak kaitkan dengan proses pemindahan haba ni? Okey, haba daripada badan pesakit akan mengalir kepada termometer sehingga kedua-dua suhu tu menjadi sama. Okey, suhu badan pesakit dapat ditentukan apabila wujudnya keseimbangan terma. Itulah tadi. Okey, konsep keseimbangan terma, pemindahan haba di antara dua objek. Badan pesakit panas. Okey, badan pesakit panas ataupun sejuk tak kisahlah. Panas lah, biasanya demam sebab demam, panas. So dia akan memindahkan haba itu kepada termometer. So termometer itu tadi akan, dalam termometer ada mercury. Mercury ni akan baca. Okey, dia akan berlakulah peningkatan pada paras turus mercury. Okey, turus mercury. So turus mercury itu akan tunjukkanlah range bacaan suhu pesakit pada waktu tu. Okey, itu cerita tentang bagaimana fungsi termometer klinik ni. Okey. Seterusnya menyejukkan objek pula. Tadi kita tengok bagaimana kita nak memanaskan objek, kali ini kita nak menyejukkan objek. Kita ada buah apple, contohnya letak buah apple tu tak sejuk. Okey, letak dalam peti. Okey, dalam beberapa lama apple tu jadi sejuk. Kenapa situation tu berlaku? Ataupun air yang awak isi dalam bekas. Air tu tak sejuk lah, tak sejuk pada sejuk beku lah maknanya kan. So bila awak letak dalam peti ais, awak dapat minum air yang sejuk dingin lah, sejuk dingin. Okey. Macam mana situation tu berlaku dan bagaimana kita nak menerangkan dalam konsep keseimbangan terma. So apabila makanan disimpan dalam peti, haba dalam peti sejuk, haba daripada makanan mengalir ke udara dan menyebabkan berlakunya keseimbangan terma. Bagaimana keseimbangan terma ni berlaku? Kita tahu dalam peti tu memang suhunya sejuk dingin, kan? Sejuk dingin.
bahan yang kita letak dalam peti tu bukanlah sejuk dingin, makna dalam room temperature, suhu bilik. So bila kita letakkan dalam peti ais, perolakan udara dalam peti ais itu macam tadi perolakan udara dalam microwave tu tadi, sama, dia akan ada wujudnya perolakan udara sejuk dingin tu dalam peti ais, dia akan menyentuh permukaan pada bahan yang kita letak, objek kita letak. Okey. So lama kelamaan berlakulah kita panggil perubahan haba. Okey, pemindahan haba dan juga akan wujudlah perubahan haba suhu bagi kedua-dua objek, terutamanya objek yang kita nak sejukkan tadilah, sehinggalah wujudnya keseimbangan terma yang akan menyebabkan suhu makanan tu tadi menurun dan makanan boleh kekal segar lah dalam tempoh beberapa lama yang ada dalam peti. Tapi kalau duduk lama sangat pun tak boleh, sebab mungkin contohnya kalau sayur duduk lama dalam peti akan jadi layu, betul? Ikan, ayam kalau duduk dalam freezer lama-lama dia akan jadi sejuk, dia akan jadi beku. So bila beku, tekstur pun jadi tak cantik. Bila makan pun jadi tak sedap. Okay, itu situation dia lah. So ada pro and cons dia lah, ada kebaikan dan keburukan lah, kita panggil keburukan jugalah. Kalau kebaikannya dari segi bagaimana nak menyimpan. Okay, nak menyimpan makanan yang mentah, makanan mentah ni kan. Okay. Ni tengok air yang saya cerita tadi. Minuman disejukkan dengan menambahkan beberapa ketulan ais. Ya. Sebab apa? Bila kita letakkan ais dalam minuman, ais itu akan menyerap haba. Okey, ais itu akan menyerap haba. Yalah, kalau air itu pun berada dalam room temperature pun samalah. Ais ni memang bawah takat lebur kan ais. Mana kosong dan juga ke bawah lah ais. Okay, ais mesti kosong dan ke bawah lah baru menjadi ais. Dan kita tahu suhu bilik. Bila suhu bilik itu maknanya menyebabkan ais itu tadi menyerap haba daripada minuman dan menyebabkan ianya melebur. Okay, dan cairan dari ais tu makna air tu tadi akan menyerap haba dari minuman sehinggalah dia mencapai keseimbangan terma, sehinggalah air itu tadi jadi sejuk. Okey, jadi sejuk dan dan kita katakan dia situation wujudnya keseimbangan terma. Okey. Itu beberapa situation yang kita boleh tengok dalam daily life kita. Okey. Nak menentu ukur. Kan. Sekejap je tajuk ni sebenarnya. Sekejap. Benda yang sama juga yang ada dalam nota Cikgu Sophie ni pun, okey, penerangan yang sama juga. Okey, boleh rujuklah pada nota awak, boleh baca juga benda yang sama, yang tadi pun benda yang sama juga dalam nota. Okey. So keseimbangan terma dalam kehidupan pun benda yang sama, memanaskan objek, menyejukkan objek. Okey, ada dua situation yang dia ambil benda yang sama. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada bagaimana kita nak menentu ukur termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Okey. Yang pertama kita perlu tahu. Okey, kita perlu tahu tentang sifat termometrik. Okey, sifat termometrik iaitu sifat-sifat fizikal yang boleh diukur yang berubah dengan berlakunya perubahan suhu. Okey. Penentu ukuran mula ialah satu proses penskalan. Okey, scaling. Satu proses kita buat scale pada termometer untuk membuat pengukuran suhu. Okey. Takat tetap yang kita akan guna iaitu takat lebur ais dan juga takat didih air. So takat lebur ais ni kosong lah. Tu takat tetap bawah. Kita panggil takat tetap bawah. Takat didih air kita tahulah 100 darjah Celsius kan. Itu memang takat didih air lah. Okey, so kalau kita tengokkan pada gambar rajah.
Okey, letakkan termometer dalam bikar yang dipenuhi dengan ais dan air. Tunggu sehingga tidak ada perubahan dalam tahap turus cecair. Okey. So, tindakan tahap turus cecair seperti yang ditunjukkan dalam A, 0 darjah Celsius. Okey, kita dah letak dalam ais. Okey, termometer tu kita letak dalam ais, dalam bikar yang ada ais. Tunggu sehingga tiada perubahan suhu dalam tahap turus air dia, dalam turus dia tu. Okey. Dan kemudian kita tandakan tahap dia. Okey, kita tandakan. So kalau kita tengok bila kita tandakan, tengok pada A tu dia tanda pada 0 darjah Celsius. Okey. Kemudian letak termometer dalam bikar berisi air suling dengan pemanas direndam sehingga air mendidih. Okey. Dan kemudian tunggu sehingga tidak ada perubahan dalam tahap turus cecair. So kita tahu bernama tahap takat didih air ialah 100 darjah Celsius lah. Okey. Kemudian kita akan tandakan tahap turus cecair seperti mana yang ditunjukkan dalam B itulah, dalam gambar rajah 100 darjah Celsius. Okey, perbezaan jarak turus antara dua takat L dibahagi dengan 100 bahagian yang sama. Okey. So kita tengok bagaimana kita nak buat pengiraan bagi termometer yang tidak ditentu ukur. Okey. Biasanya soalan dia akan bagi dalam bentuk macam ni lah. Saya pun ada satu soalan ni saya ambil. Soalan ni saya lupa pula nak scan. Okey. Kita cuba buat. Sebab ni nak kena fahamkan lah. Okey. Soalan dia, panjang turus merkuri dalam termometer pada suhu 0 darjah Celsius ialah 2.6 cm. Okey. Dan panjang turus semasa suhu 100 darjah Celsius ialah 22.6 cm. Berapakah suhu apabila panjang turus merkuri adalah 16.9 cm. Okey. Kalau kita tengok pada di sebelah kanan awak tu dia dah bagi L0 itu L0 ataupun kita panggil L0. L0 itu ialah panjang turus apabila suhu berada dalam 0 darjah Celsius. L100 ialah panjang turus apabila suhu dalam 100 darjah Celsius. Okey. So macam mana kita nak selesaikan? Sekejap. Okey. Oh, dia dah bagi jawapan dia 71.5 darjah Celsius. Okey, so dalam kes ini kita kena tahu macam mana kita nak selesaikan dia. Okey. Sekejap saya nak baca dulu. Tak dapat saya 71.5. Panjang turus merkuri dalam termometer 0 darjah Celsius ialah 26. Sekejap 22.6 20 dan 100 ialah 22.6.
L sifar dia 2.6. Okey. So L theta dia ialah panjang turus 16.9. Okey. Okey. So suhu, alamak jap. Suhu dia sama dengan, okey, yang pertama L0 ini ialah 16.9. Dia kata berapakah suhu apabila panjang turus merkuri adalah 16.9. Ini adalah suhu. Okey, L suhu. Ini L suhu, L theta. Okey, L theta. So ini ialah 16.9. L kosong ni kita baca tadi, L kosong ialah panjang turus apabila suhu adalah 0 darjah Celsius. Ini ialah 2.6. Ni 2.6. So yang ini samalah 2 L100. Panjang turus semasa suhu 100 darjah Celsius ialah 22.6. So L100 ialah 22.6 tolakkan dengan 2.6. Okey. So 16 kita transfer sini 16.9 tolak dengan 2.6 bahagi dengan ini 22.6 tolakkan dengan 2.6 darab 100. Okey, so sini jadi 16.9 tolak dengan 2.6 tadi saya buat 14.3 bahagi 20 darab 100. Jadi awak akan dapat jawapan dia 71.5 darjah Celsius. Okey, 71.5 darjah Celsius. Okey, boleh. Macam mana kita nak buat pengiraan untuk menentu ukur. So kalau soalan tu dia bagi terbalik, pusing-pusing soalan pun kita akan pegang kepada rumus yang inilah. So rumus ini yang akan akan bantu kita lah. Macam mana kita nak memahamkan. Okey. Settle. Satu tajuk keseimbangan terma. Cuba tengok nota yang cikgu kita tengok macam mana dia ada tak ada tunjuk. Okey, ni dia bagi penerangan lebih jelas lah. Okey. So dia kata ini sifat termometrik. Apakah itu sifat termometrik? Sifat yang di mana proses penentu ukuran menggunakan sifat termometrik yang ada pada cecair dalam kaca. Sifat termometrik bermaksud sifat fizikal yang boleh diukur. Okey, yang berubah dengan perubahan suhu. Okey, yang berlaku perubahan dengan perubahan suhu. Okey, dia jelaskan pula sini. Okey, ada penjelasan tentang termometer masakan. Ni penjelasan tentang termometer masakan. Kalau pernah guna, kalau Hani orang perempuan dia tahu dekat dapur macam mana nak guna kan, contohnya. Okay, termometer masak kek contohnya kan, kena letak dia punya termometer yang ada macam jarum tu. Lepas tu macam jam bulat dekat atas dia tu, tu dia punya gauge dia. Pengukur dia lah, penentu ukuran dia. Okey, so termometer masakan digunakan untuk menyukat suhu makanan semasa dan selepas penyediaan makanan. Kawalan masa dan suhu yang tidak baik akan menyebabkan keracunan makanan. Jadi disebab itulah kita perlu gunakan termometer ni untuk menentusahkan makanan kita itu dah betul-betul masak. Okey, oleh sebab itu penentu ukuran termometer ini secara berkala adalah sangat penting. Okey, so ni dia kata penentu ukuran ialah proses penskalaan pada termometer untuk membuat pengukuran suhu. Okey. Suhu 0 darjah Celsius ialah takat tetap bawah, 100 darjah Celsius ialah takat tetap atas. Yang sebenarnya sama kita ni lah. Benda yang sama semua kita bincang tadi. Alhamdulillah. Okey. So saya harap boleh fahamlah tentang bagaimana nak menentu ukur termometer, pengiraan bagi termometer yang tidak ditentu ukur. So kita akan gunakan rumus theta sama dengan
L theta tolak dengan L naught, bahagikan dengan L 100, tolak dengan L naught, darabkan dengan L 100. Darabkan dengan 100 darjah Celsius. Konflik soalannya mungkin dia bagi nilai suhu, dia suruh awak cari panjang turus contohnya. Itu maknanya matematik lah, boleh ubah-ubah tu kan. Okay, saya tak terscan pula soalan-soalan lain. Okey, sekarang kita nak masuk kepada muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu. Kita nak masuk kepada 4.2 muatan haba tentu. Okey. Muatan haba tentu ataupun C. Okey. Apa dia dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia sebagai apa jap. Specific heat capacity. Okay, specific heat capacity. Okay, so C ataupun specific heat capacity. Capacity C itu capacity lah. Maknanya digunakan simbol C lah, capacity, heat capacity. Okay, so muatan haba ataupun C ialah kuantiti haba yang diperlukan. Ini kena hafal dan faham. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Itu dibuat dalam kurungan tu. Bukan 1 kilogram. Okay. Untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius. Okay, kita ulang. Muatan haba C ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, contoh dalam gambar rajah. Okey, tengok gambar rajah tu. Muatan haba, dia kata muatan haba meningkat apabila jisim meningkat. Kita akan tengok nanti. Okey. Tengok pada gambar rajah, dua-dua jisim adalah sama. Okey, dua-dua jisim adalah sama. 2 kilogram, 2 kilogram. Yang pertama, saya tulis nombor sini. Okey, ini yang satu, ini yang kedua. So yang pertama, tengok pertama bila dipanaskan berlaku pemindahan haba menyebabkan berlakulah peningkatan suhu daripada 30 kepada 31 darjah Celsius. Gambar rajah nombor 2 pula, bila dipanaskan berlakulah peningkatan haba yang menyebabkan suhu pun naik daripada 30 kepada 32 darjah Celsius. Cuma yang membezakannya yang macam tadilah, kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Dengan 500 Joule tenaga haba dibekalkan, yang ini dia akan naik kepada 32 darjah Celsius. 31 darjah Celsius. Yang ini berlaku perubahan sebanyak 2 kali. Maknanya daripada patutnya dia naik sebanyak 1 darjah Celsius, tetapi dia naik kepada 32 darjah Celsius. Tengok pada nilai C dia. Nilai C-nya berbeza. C yang pertama 500 darjah Celsius. C yang kedua ialah 250 darjah Celsius. Kenapa? Sebab penentu ukurannya berlaku perbezaan. Yang pertama dia naik sebanyak 1 darjah Celsius. Yang kedua dia naik sebanyak 2 darjah Celsius. Okey. Baik. Kita tengok pada rumus di sebelah dia. Okey, tengok rumus pada sebelah dia. C sama dengan Q theta delta theta. Okey. So C adalah Q itu kuantiti haba yang dibekalkan, bahagikan dengan perubahan suhu. Sebab tu saya kata tadi, dekat nombor 1 berbeza dekat nombor 2. Kenapa? Sebab nombor 2 itu tadi perubahan suhu dia lebih tinggi daripada yang pertama. Perubahan suhu yang kedua meningkat sebanyak 2 darjah Celsius. Perubahan suhu yang berlaku pada yang gambar rajah pertama dia meningkat 1 darjah Celsius. Dibekalkan dengan tenaga haba yang sama, okey, dengan kuantiti haba yang sama iaitu 500 Joule. Jisim pun sama. Jadi yang membezakannya ialah peningkatan suhu. Okey, peningkatan suhu
yang A, yang satu, yang kedua sebanyak 2. Jadi wujudlah perbezaan sebab kita guna Q sama dengan C sama dengan Q theta. Okay, so Q, tengok Q yang pertama. Okay, Q yang pertama ialah 500. Samalah yang pertama dengan yang kedua, 500. Tapi tengok perubahan theta, perubahan suhu. Yang pertama, yang kita ambil yang kedua teruslah. Mana berlaku sebanyak 2 darjah Celsius. Jadi sebab tu kita dapat jawapan dia 250. Kalau yang pertama, peningkatan berlaku perubahan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi 500 bagi 1. That's why kita dapat 500 Joule per degree Celsius. Yep. Nak sendawa dengan nak menguap sama. Okey. Kita nak tengok kepada kita kena pergi juga kepada nota ni sebab saya tengok tadi dia ada tambah-tambah sikit. Okey. Muatan yang ni diambil daripada buku teks. Muatan haba tentu macam kita bincangkan tadilah, muatan haba C bagi satu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. So yang dalam nota cikgu Sophie dia tak bagi. Contoh ni jawab dia punya unit dia, Joule per darjah Celsius. Okey, Joule per darjah Celsius. Objek berlainan akan mempunyai muatan haba yang berlainan lah. Okey, objek yang berlainan akan mempunyai muatan haba berlainan. Okey, pasir mempunyai muatan haba yang paling rendah dan cepat menjadi panas, manakala air laut mempunyai muatan haba yang tinggi dan lambat menjadi panas. Okey. Macam pasir, ya. Kalau kita pergi pantai waktu tengah hari, waktu panas terik, memang pasir tu panas. Sebab pasir tu cepat jadi panas. Okey. Kerana apa? Kerana dia mempunyai muatan haba yang rendah. Okey, muatan haba yang rendah. Okey, air laut pula dia mempunyai muatan haba yang tinggi. Jadi air laut kadang kalau waktu panas pun kita pergi masuk dalam air tu dia tak panas kan? Kalau pernah lah. Saya rasa semua pernah kan? Dia tak panas. Okey. Sebab dia mempunyai muatan haba yang tinggi berbanding dengan pasir. Okey. Okey, kita tengok sini. Apabila 100 Joule haba dibekalkan kepada objek X dan Y, objek X mengalami peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius, objek Y mengalami peningkatan sebanyak 2 darjah Celsius. Macam nota yang Cikgu Sophie cakap tadi, di illustrate terus ada 2 objek yang dibekalkan dengan tenaga haba yang sama. Okey, 100 Joule, yang tadi 500 Joule. So kita boleh nampaklah bahawa muatan haba yang lebih muatan haba akan menjadi lebih tinggi apabila berlakunya perubahan delta suhu tadi, delta temperature tadi, berlaku perubahan yang berbeza-beza. So bila berlaku peningkatan, maka berbezalah nilai bacaan. Okey. Muatan haba bagi satu objek akan meningkat apabila jisim objek meningkat. Okey, sebagai contoh, 2 buah cerek yang serupa, satu diisi penuh dengan air dan satu lagi diisi separuh dengan air. Okey. So kalau kita tengok paling mudah, kita tak baca nota ni. Kalau kita pernah duduk dapur kan, kita masak air. Kan, kita masak guna cerek elektrik. Satu kita letak air separuh, satu lagi kemudian kita masak. Bila dah settle, kita masukkan air yang kita panas tu tadi dalam termos. Okey, settle. Kita ambil satu lagi air cerek yang tadi juga kita isikan penuh. Kan? 2 situasi. So apa yang kita boleh secara mudahnya kita tengok bila kita panaskan, yang air penuh tu, yang isi padu penuh air tu akan ambil masa yang lama jika dibandingkan dengan yang separuh.
Okey, sebab separuh tu lah awak tekan je lama kan. Zaman sekarang mana ada dah pakai cerik. Banyak ada rumah pakai kowe dengan kuku kan. Sebab tu dah nampak. Tak nampak lah macam mana how the situation works kan. Tapi kalau masih ada boleh cuba tengok lah. Sebenarnya benda ni awak boleh experience. Tak payah guna cerik pun tak apa. Ni masak air dalam periuk pun boleh. Separuh ke, suku ke, bezakan, bandingkan dengan yang awak masak penuh. Okay. So memang air tu lambat mendidih lah kalau yang penuh. Okay, kenapa? Sebab air yang penuh tadi jisimnya besar. Okay, jisimnya besar menyebabkan muatan haba menjadi lebih tinggi. Okay, muatan haba jadi lebih tinggi. Sebab kita kata tadi muatan haba bagi sesuatu objek akan meningkat apabila jisim objek tersebut meningkat. Okay. So muatan haba bagi satu objek akan meningkat apabila jisim objek meningkat. So that's why lah air yang penuh dalam cerik ataupun periuk yang awak nak try buat eksperimen ni tadi, yang penuh tu lah memang lambat jika dibandingkan dengan yang separuh ataupun suku tadi. Okey. Situasi harian yang melibatkan muatan haba. Okey, contohnya awak masak. Okey, contoh gambar ajar ni, bila kita masak, kita pindahkan masakan kita tu, kuah ke, sup ke dalam ke dalam mangkuk dan kita biarkan dia menyejuk. Okey. Sup yang dalam mangkuk tu tadi akan menyejuk dalam bekas yang mana? Yang besar ke yang kecil? Itu kita boleh imagine dah sebenarnya. So kalau ikut situasi yang pernah awak alami, bila awak letak sup, kita ambil contoh sup sup bila awak masukkan dalam mangkuk yang besar, akan menyejuk lebih cepat jika dibandingkan jika awak letakkan dalam bekas yang kecil dan tinggi. Kan ada kan yang jenis periuk ataupun bekas tu kan. Bekas tu tinggi tapi kecil. Bandingkan dengan bekas tu besar, kan besar, dia punya diameter dia besar. So dia akan menyejuk dengan lebih cepat dalam bekas yang lebih besar lah. Okey. Itu juga konsep muatan haba tentu. Muatan haba. Okey, situasi harian yang lain, dashboard kereta, papan pemuka tu dah. Dashboard kereta mempunyai muatan haba yang lebih kecil dibandingkan dengan cushion fabric. Okey, penyerapan haba daripada sinaran matahari menyebabkan papan pemuka mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi berbanding dengan cushion fabric. Ya, memang kalau letak kereta bawah panas, automatik kereta tu akan jadi panas. Yang pertama daripada cahaya cermin tu lah. Yang kedua, dashboard tu memang cepat panas. Okey. Sebab apa? Sebab penyerapan sinaran matahari tu terhadap dashboard. Dan memang kita fahamlah pemuka dashboard kereta tu muatan habanya sangat kecil. Okey, bila muatan habanya sangat kecil, absorptionnya sangat tinggi. Okey, absorptionnya sangat tinggi. Dan dia nak release pun sangat lambat. Alright. Faham maksud saya? Muatan haba. Okey, gelanggang bersimen dengan rumput pada waktu tengah hari. Ya Allah, kalau simen memanglah panas. Okey, memang panas. Okey. So perbezaan suhu yang ketara antara gelanggang bersimen dengan rumput pada waktu tengah hari itu kita boleh nampak. Kalau dekat sekolah contohnya kan, dekat sekolah kalau awak pergi tengah hari, awak pergi duduk dekat gelanggang dekat sekolah awak ada tak? Awak duduk tengah-tengah bangunan tu. Kalau pucung utama contohnya. Dataran, kita panggil dataran. Cuba awak berdiri tengah-tengah dataran.
Okey, yang atas tu memang dah panas dah. Tapak kaki awak ni daripada bawah ni pun awak dah rasa dia punya panas dia. Okey. Itu pun disebabkan muatan haba. Tapi kalau awak duduk dekat padang, padang lainlah sikit. Memanglah yang panas cahaya matahari tu memang panas, tapi haba daripada bawah dekat rumput tu dia tidak sepanas bila awak berada di dataran bersimen. Okey. Ini pun kita katakan wujudnya muatan haba lah. Okey, kawasan yang bersimen tu tadi lebih panas jika dibandingkan dengan kawasan yang berumput. Okey, saya nak pergi kepada nota Cikgu Sophie pula. Kita main tukar-tukar gitu. Ni contoh dia bagi dah ni. Okey. Tu dah ada bagi contoh yang sama lah. Sup dalam mangkuk besar lebih panas berbanding dengan mangkuk yang lebih kecil. Papan dashboard kereta, dashboard kereta pun akan jadi lebih panas daripada cushion fabric kereta kerana muatan haba. Benda yang sama yang kita bincangkan tadi. Okey, benda yang sama kita dah bincangkan tadi. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu muatan haba tentu bahan. Muatan haba tentu bahan. Sebab kita ada baca tadi. Sini tak ada. Muatan haba ni dia berbeza untuk setiap objek. Dia tak sama. Okey. Muatan haba tentu, C. Muatan haba tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bagi satu jisim 1 kilogram sebanyak 1 darjah Celsius. Boleh ingat tak? Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Baik. Itu dia punya definisi. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg, suhu jisim 1 kg sebanyak 1 degree Celsius. Okey, kita ada 3 situation. Yang pertama, kuantiti haba. Yang pertama kuantiti haba, kalau awak perhatikan kuantiti haba berbeza-beza. Okey, kena tanda juga ABC baru senang kita ulas. Allah. A, B, C. A 250 Joule, B 500 Joule, C 750 Joule. Mana kuantiti haba lah. Okey. Apabila dipanaskan, kuantiti haba yang dibekalkan itu berbeza-beza. Okey. Okey. So muatan tentu haba, muatan haba tentu air ialah 4200 Joule per kg darjah Celsius. Jadi 4200 Joule tenaga diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg air sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi kalau awak tengok pada gambar ajar, yang pertama, okey, kenaikan 1 darjah Celsius. Kedua, kenaikan 1 darjah Celsius. Yang ketiga, kenaikan sebanyak 3 darjah Celsius. So yang ini naik 1 darjah Celsius. Ini pun naik 1 darjah, naik. Kenaikan 1 darjah Celsius, ini pun kenaikan 1 darjah Celsius. Tapi yang ini kenaikan sebanyak 3 darjah Celsius. Okey, 3 situation yang berbeza. Okey, so sini dia bagi dah ni. Okey. Muatan haba tentu tinggi, perubahan suhu jadi lambat. Okey. Muatan haba tentu tinggi, perubahan suhu akan jadi lambat. Okey.
So C tinggi dia akan jadi lambat panas, lambat sejuk. Okey, lambat panas, lambat sejuk. Ya. Lambat panas, lambat sejuk. C rendah, cepat panas, cepat sejuk. Okey, kita tengok contoh dalam kehidupan harian lah. Kalau siapa pernah makan claypot, mi claypot. Mi claypot nak masak dia lama, lepas tu nak sejuk dia pun lama. Dia mengambil masa lama untuk sejuk. Nak masak dia pun lama sebenarnya. Dan dia memang ambil masa lah untuk sejuk. Okey. Yang kedua, lambat cepat panas, cepat sejuk. Ini biasanya digunakan macam kuali besi. Periuk besi lah. Bila panaskan, dia cepat panaskan. Tapi lepas tu bila awak biarkan, dia cepat sejuk. Kedua-duanya dipengaruhi oleh muatan haba tentu. Okey, sebab tu panggil apa, sudip. Sudip. Yang kita goreng tu kan, sudip. Kalau sudip yang besi, pemegang dia tu mesti plastik ataupun kayu. Tujuan dia apa? Sebab kita tahu pemegang, kalau besi, sudip tu besi, dia mempunyai specific heat capacity ataupun muatan haba tentu dia, C dia tu rendah. So bila rendah dia akan jadi cepat panas. Okey, dia cepat panas. Automatik dia cepat panas. So untuk melindungi yang kita, hulu pemegang dia tu dibuat dengan menggunakan kayu ataupun plastik lah. Plastik yang tahan haba lah, maknanya tahan suhu. Okey, tahan dengan perubahan haba. Kerana apa? Sebab nilai muatan haba tentunya adalah tinggi. Jadi dia walaupun dia lambat panas, okey, dia lambat untuk panas. Okey, situasi dia adalah lambat untuk panas. Kita ambil situ. Apa lagi appliances lain? Sudu. Kalau sudu awak letak dalam air panas. Sudu duduk luar. Ini pun samalah konsep keseimbangan terma juga, tapi kita kaitkan dengan muatan haba tentu. Sudu tu room temperature. Awak nak kacau air, buat teh susu, kan? Buat teh. Letak susu, buat teh. So bila awak nak kacau, air tu panas. Bila awak biarkan sudu tu, bila dah kacau, biarkan sudu tu dalam air panas tadi, automatik sudu tu pun akan jadi panas. Sebab apa? Sudu tu adalah bahan yang mempunyai nilai C yang rendah. Apa lagi itulah contohlah, bolehlah bagi dua contoh. Okey. So yang ni awak kena fahamkan konsep dia. Konsep di mana semakin tinggi nilai C, maka berlaku perubahan suhu yang rendah. Dan bila C tinggi, muatan haba tentu tinggi, objek itu biasanya adalah objek yang akan lambat panas dan akan lambat sejuk. Kalau C dia rendah, objek itu adalah objek yang cepat panas dan cepat sejuk. Okey. Merkuri dalam termometer. Muatan haba tentu dia tu tinggi ke rendah? Sebab apa merkuri dipilih? Boleh gunalah jawapan dia. Kenapa merkuri dipilih? Kalau dalam soalan yang tajuk heat lah. Kenapa merkuri dipilih untuk digunakan dalam turus kaca merkuri, turus termometer merkuri, turus termometer? Sebabnya dia mempunyai nilai C yang rendah, dia cepat panas. Okey, dia cepat detect perubahan suhu. Okey. Apa lagi? Cikgu. Ya. Kalau ais. Kalau ais, okey. Ais tu termasuk dalam air lah.
Ais tu termasuk dalam air. So air ni macam tadi dia berapa tadi? Air 4200. Dia samalah, dia maknanya dia apa nama? Dia cepat sejuk, cepat panas. Sama. Okey, sebab air kan. Tapi dia bergantung kepada apa nama? Jisim lah, jisim yang kita guna lah. Dia tak semestinya ni apa nama tengok spesifik kapasiti saja. Kalau air tu. Sebab air tu macam tadi air lah, bila air tu dia bila kita letak air dalam bekas, okey, air tu bila awak letak ais. Air dalam room temperature awak letak ais. So automatik air tu jadi sejuk. So ais tu sebenarnya sama je. Konsep kita gunakan muatan haba tentu dia pun sama, 4200 joule per kg degree Celsius. Okay. Dia 4200 juga. Dia apa nama C dia tinggi, C dia tinggi. C dia tinggi, 4200 tu C dia tinggi. Minyak. Minyak pun sama. Minyak masak. Minyak masak kalau banyak lah, kalau sikit memang cepat kan. Kalau awak guna minyak yang sikit memang cepat panas lah. Contoh mudah kita ambil, kalau kita nak goreng ikan mestilah kita guna minyak yang banyak. So nak panaskan minyak nak panaskan minyak tu sebenarnya ambil masa juga. Kemudian kita nak minyak tu nak menyejuk balik kepada room temperature pun ambil masa yang lama juga. So minyak pun mempunyai C yang tinggi juga. Sekejap nak fikir lagi bahan-bahan supaya awak boleh nampak dengan daily life. Apa lagi Pasir tadi yalah. Tu je kot yang boleh nampak dalam daily life. Apa lagi dalam daily life? Kaca. Cermin kereta. Bila kena cahaya matahari, kereta duduk tengah panas kan? Duduk tengah matahari, duduk bawah pancaran matahari, panas. Jadi awak pun alihkan kereta masuk bawah pos. Okey, dia nak ambil masa untuk sejuk pun sama lama, tapi dia tidaklah muatan haba tentu bagi kaca ni dia tak. Nanti nak ingat balik. Okey, kaca dia cepat. Bila masuk bawah pos, dalam berapa minit dia dah terus menyejuk. Kaca dia cepat. So C bagi kaca ialah rendah. Yang tinggi, awak ingat yang tinggi air, minyak, steam. Sauna. Kalau sauna ni nak faham tak sauna? Apa nak pasal sauna takut tak nampak. Tak payah, sauna saya tak berani nak cerita, nanti awak nak nampak. Air, minyak, kayu. Kayu. Kalau kayu pun kayu ialah mempunyai bahan muatan haba tentu yang tinggi juga kayu. Kayu. Okey, saya rasa ada dalam buku teks kot benda ni. Ke Cikgu Sophie ada bagi tak sini? Oh, dia tak bagi. Kayu pun sama. Kayu ada dalam buku, saya rasa benda tu, senarai tu ada dalam buku teks lah. Boleh cuba tengok nanti. Okey, sekejap saya tengok buku teks. Kalau boleh share dengan awak. Kalau awak ada buku teks dengan awak lah. Okey, sebab benda ni awak kena faham lah kenapa yang ni tinggi, kenapa yang ni rendah. Ada muka surat 128, nanti tengok muka surat 128 ada ni. Cecair, kalau contoh cecair, air laut, etanol, parafin, minyak masak, minyak zaitun, muka surat 128 ada. Okey, kalau logam aluminium, besi, kuprum, emas pun semua dia bagilah dia punya muatan haba tentu dia. Okey, muatan haba tentu yang mana tinggi ataupun rendah dia. So daripada situ kita boleh nampak lah yang mana yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan rendah lah, dan kita boleh relate lah dengan apa yang kita tadi. Bila C tinggi apa jadi, bila C rendah apa jadi. Okey.
Konkrit, rumah kita kan konkrit, semen, semen konkrit. Muatan haba tentu dia 850 saja. Okey, dia tak tinggi, dia tak rendah. Sebab tu kalau waktu panas dia memang panas. Okey. Tapi bila hujan, kita akan rasa sejuk kan? So makna C dia tu pun kita boleh kelaskan dia sebagai C yang rendah lah. So bila hujan, sekarang kan hujan kan, tadi panas kan? Bila hujan, kita rasa suasana dalam rumah kita ni pun rasa macam sejuk, dingin sikit. Okey, itulah C bagi konkrit. Okey, ni boleh tengok nanti muka surat 128. Okey. Alright, seterusnya. Okey. Seterusnya ialah tenaga elektrik. Oh, dia tak bagi contoh aplikasi muatan haba tentu, dia terus masuk sini dia pun. Kita tengok yang ni dulu. Aplikasi muatan haba tentu. Sekejap. Kita nak tengok yang tenaga elektrik dulu. Bolehlah kita tengok yang ni teruslah. Tapi kita nak buat latihan. Saya nak tengok aplikasi muatan haba tentu dululah. Sebab yang tu boleh teruskan dengan latihan je. Okey, so apakah aplikasi muatan haba tentu yang kita boleh relate lah dengan daily life kita kan? Yang pertama, kayu. Kayu mempunyai haba tentu yang tinggi, muatan haba tentu yang tinggi dan sesuai digunakan untuk membina rumah di kawasan yang panas kerana lambat panas dan sebagai penebat haba. Di kawasan sejuk, kayu bertindak sebagai penebat yang baik untuk mengurangkan haba daripada rumah itu keluar. Jadi kalau kata kita ni di Malaysia ni yang beriklim panas lah lembap dan panas. Kita Malaysia ni lembap panas, memang sesuai sebenarnya kayu lah. Okey. Sebab ialah dia lambat panas. Okey. Sebab tu kalau zaman-zaman dulu mungkin teknologi lah satu lagi kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, rumah-rumah zaman dulu ataupun rumah tok nenek kita mungkinlah masih ada sekarang rumah kayu. Dan kalau kita duduk rumah kayu ni sebenarnya sejuk waktu siang hari. Okey, waktu siang hari dia sejuk. Tu rumah kayu lah kelebihan dia. Untuk kawasan yang panas. Tapi kalau kawasan yang sejuk pun elok juga dibina rumah kayu. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita Mak Saleh, cerita-cerita movie-movie Mak Saleh, rumah-rumah dia di kawasan sejuk kebanyakannya dibina daripada kayu-kayu. Sebab dia tahu kayu itu proses untuk mengekalkan suhu panas tu ada situ. Sebab tu bila waktu sejuk dia panaskan dia punya tempat bakar api dia tu kan, dia panaskan lupa dah nama dia. So bila dia panaskan suhu tu akan jadi udara panas lah dalam rumah. So kalau rumah kayu tu memang dia akan mengekalkan lah suhu panas, suhu panas dalam rumah tu lah. So mostly ini kalau tengok dalam movie ni kebanyakannya di kawasan-kawasan yang memang betul-betul kawasan-kawasan kampung dia lah. Kita panggil kawasan kampung lah senang kan. Kawasan-kawasan yang dah urban ni kebanyakannya memang dah rumah-rumah rumah-rumah konkrit macam kita dah. Tak ada lah, jarang lah ada. Kalau itu saya tengok dalam movie je, saya tak tengok real life. Tengok movie je. Tengok kuali peralatan memasak. Kalau kuali pula diperbuat daripada muatan haba tentu yang rendah, macam saya cakap tadi kan, kuali, sudip. Kuali pula dibuat daripada bahan yang mempunyai haba tentu yang rendah. Sebab apa? Bila kita panaskan dia cepat, bila kita panaskan dia cepat panas lah, dia panas dengan mudah dan kita boleh masak dengan cepat lah. Tapi kalau dibandingkan dengan periuk tanah liat, dia kata periuk tanah liat diperbuat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Jadi makanan tu memang lambat untuk masak.
Okay, kalau awak order, contohnya pergi Tesco, order mi clay pot, memang lambatlah jika dibandingkan dengan awak order nasi goreng kampung. Okay, nasi goreng kampung dah datang awal-awal dah awak dah, apa ni, adik awak mungkin dah makan dah separuh, mi clay pot tu baru sampai. Sebab apa? Dia perlukan masa yang lama untuk masak. Sebab apa? Sebab muatan haba tentunya yang tinggi. Dia lambat panas. Tetapi bila sampai dekat awak boleh makan makanan tu, menu tu tadi, mi clay pot tu tadi, dalam keadaan yang panas lah. Sedap lah makan panas kan. So haba tu dapat dikekalkan. Okey. Sistem radiator kereta. Okey, haba yang dihasilkan oleh enjin kereta perlu disejukkan. So air dipam ke dalam blok enjin akan menyerap sejumlah besar haba kerana muatan haba tentu yang tinggi. Ingat, air tu muatan haba air sangat tinggi. Okey, 4200. Okey, so bila dipanaskan memang untuk radiator ni maknanya dia perlu menyejukkan balik lah. Okey, so air tu macam mana disejukkan? Air kemudian disejukkan dengan menggunakan air sejuk yang disedut masuk oleh kipas supaya haba dibebaskan melalui sirip penyejuk. Okey, kita nak sejukkan radiator kereta. Radiator kereta tu ada satu tempat yang awak isi air. Itu radiator kereta. Okey. Radiator kereta ni dia duduk di depan enjin. Ni radiator, ni belakang dia enjin. So bila kereta tu bergerak, enjin kereta ni sebenarnya panas. Enjin kereta ni panas. So macam mana akan menyebabkan juga radiator kereta pun panas. Okay. So sebab tu dia kata haba yang dihasilkan oleh enjin kereta perlu disejukkan. Air dipam ke dalam blok enjin untuk menyerap sejumlah besar haba. So air tu tadi sebenarnya daripada radiator ni dipam masuk ke dalam enjin. Tapi tak bercampur dengan minyak lah. Dalam enjin kita tak ada minyak hitam. Dia ada satu sistem lah, dia keluar masuk dia. Okay. So dia bila dipam masuk, dia akan keluar balik. So air yang masuk tu sejuk tapi keluar dengan yang panas lah. Air yang panas. Okay. Sebab kita tahu kan dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. So macam mana nak sejukkan tadi, radiator kereta tu tadi dia sedut masuk, air tu kemudiannya disedut menggunakan air sejuk yang disedut masuk oleh kipas. So depan radiator tu pun ada kipas yang bunyi tu kan, tu kipas tu untuk menyejukkan. Okay. Melalui sirip-sirip penyejuk. So dalam pada build up radiator tu dia ada sirip dia. Okey. Kalau awak tengok ada sirip macam lubang-lubang, garis-garis lubang tu, sebenarnya itu adalah sirip penyejuk dia terpanggil. Okey, sirip penyejuk. Okey. Apa lagi? Lapisan kapsul angkasa. Kapsul angkasa memasuki atmosfera bumi melalui rintangan udara yang tinggi menyebabkan suhunya meningkat. Lapisan luar kapsul diperbuat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu dan takak lebur yang sangat tinggi. Pernah soalan ni masuk kalau tak silap saya. Tapi saya tak ingat bila. Pernah. SPM dulu-dululah. Dia tanya bagaimana awak nak design balik kapsul angkasa ni dia. Supaya ianya jadi lebih lebih elok lah, mana mempunyai rintangan udara yang tinggi dan seterusnya lah. So ini yang berkaitan dengan muatan haba tentu. Okay. So kapsul angkasa ni, tahu tak kapsul angkasa? Kapsul angkasa ni, tekan. Okay, kapsul angkasa ni biasanya akan digunakan, dipanggil pod. Biasanya bila astronot nak turun daripada roket dia kan, dia bukan jet NASA tu, bukan jet throttle jet tu. Yang ni dia pod, dia berada di roket. So bila dia duduk atas lama dia akan turun. So bila dia nak turun,
Dia perlu melalui lapisan atmosfera. Pot ni akan turun dengan halaju yang tinggi. Dia turun dengan halaju yang tinggi akan menyebabkan berlakunya geseran udara. Geseran udara di antara pot dan juga udara itulah. Okey, geseran tu maknanya kita panggil rintangan udara itulah. Dia akan cuba melepasi rintangan udara. Okey. So bila makin lama dia akan boleh menyebabkan, sebab berlaku geseran. Bila makin lama geseran, macam tangan kita lah, makin lama kita duk gosok dia, kita gosok, makin cepat kita gosok, makin panas. So sama juga macam pot ni, bila makin lama dia akan menyebabkan dia akan jadi panas dan dia kemungkinan akan mengeluarkan percikan api lah. Jadi supaya pot ini ataupun kapsul ini tidak musnah, so bahan dia dibina dengan menggunakan bahan muatan haba tentu dan takat lebur yang tinggi. Okey, pembinaan bangunan hijau. Okey, peralatan memasak, ini dah terangkan. Okey, saya nak tengok pada bayu laut dan juga bayu darat. Okey, bayu laut dan juga bayu darat, dua situation yang memang pernah awak belajar daripada darjah 6 kalau tak silap saya, bayu laut dan bayu darat. Tingkatan 1 pun belajar kot. Okey, bayu laut. Bayu laut, okey, pada waktu siang tanah panas lebih cepat daripada air laut. Okey, tanah panas lebih cepat daripada air laut. Okey, ini kita baca betul-betul, dia punya jadi macam lain punya bacaan dia. Tanah akan menjadi panas lebih cepat jika dibandingkan daripada air laut. Okey. Okey, ini kerana C darat, ada muatan haba tentu darat adalah lebih rendah daripada muatan haba tentu udara. Sekejap, dalam buku ni saya terpandang udara. Ada tak udara tadi? Udara, ya, udara. Muatan haba tentu bagi udara ialah C udara ialah 1000. C udara ialah 1000. Okey, udara panas di atas tanah akan menaik, udara sejuk bergerak dari laut ke darat. Ini kena fahamkan lah. Okey, macam mana proses bayu laut. Okey, bayu laut, tanah panas banding dengan air laut. Okey, panas akan lebih panas. Tanah akan lebih panas daripada air laut. So, udara yang panas tu tadi akan naik. Udara panas pada tanah tu akan naik dan digantikan dengan udara sejuk yang bergerak ke darat. Okey. Okey. Ini bayu laut. Bayu darat pula, okey, ingat bayu laut berlaku pada waktu siang hari, bayu darat berlaku pada waktu malam. So yang ini pula kes yang sama, masih lagi si darat lebih kecil daripada si laut, tapi kali ini dia kata air laut menyejuk lambat. Air laut menyejuk lambat daripada darat. Okey, so udara panas naik ke atas. Okey, naik ke atas. Okey, udara panas dari laut akan naik ke atas dan udara sejuk akan bergerak dari darat ke laut. Okey, sebab tu kalau kita duduk pantai, okey, kalau kita duduk dekat pantai waktu malam, kita dapat experience suasana dia sejuk je. Okey, sejuk saja. Okey, so itu ialah aplikasi muatan haba tentu. Saya nak pergi kepada soalan. Okey, kita tambah sikit tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik adalah Q sama dengan PT. P adalah kuasa, power. T adalah masa, tempoh masa. So yang ini pun kita kena tengok kuat tenaga elektrik ni sebab kita nak gunakan dia, kita nak kaitkan dia dengan kuantiti haba. Okey, kuantiti haba yang dibekalkan. Okey. PT sama dengan MC squared. PT sama dengan MC squared. Okey. So Q sebenarnya Q adalah sama dengan MC perubahan theta. MC squared pula, MC theta, sorry. So kita tahu Q sama dengan PT. So jadi oleh yang demikian kita ganti je. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi kita ganti je.
PT ni dalam Q. So kita akan dapat PT sama dengan MC theta. Saya tak buat lah simbol segitiga perubahan tu. Saya buat terus PT sama dengan MC theta. Sebab untuk mengira yang ni pun sama. Q sama dengan MC theta. Kita nak kira apa nama dari segi perubahan suhu ke. Kita nak kira, mungkin soalan suruh kira jisim. Semua soalan boleh guna. Dia boleh manipulate soalan. Okay. Soalan tu boleh dimanipulasi dalam bentuk, dalam pelbagai bentuk lah. Okay, kita ada masa sikit, 5 minit, kita cuba tengok beberapa soalan. Okay, sekejap. Minum air sekejap boleh tak? Bang, air bang? Okey. Sambung. Okey, tengok latihan. Nombor 1. 500 gram blok logam dipanaskan dari suhu 28 darjah Celsius sehingga mencapai 90 darjah Celsius. Jika blok kayu mempunyai muatan haba tentu 750 Joule per kg Celsius, kira jumlah tenaga yang diserap. So jumlah tenaga yang diserap itu ialah Q lah. So kita nak cari Q sama dengan MC theta lah. Jangan kecilkan dia punya tulisan sekejap. Okey. Okey. So jisim kita dah ada M. So M ni 500 gram. Awak kena tukar dia jadi 0.5 gram lah. 0.5 kg lah. Okey. C dia kita dah ada 750. Perubahan suhu kita tolakkan lah. Perubahan suhu 90 tolak dengan 28. Okey. Kita dapat 62. Okey, 62. So delta theta 62. Okey, so kita masukkan Q sama dengan MC theta. So Q sama dengan 0.5 darab 750 darabkan dengan 62. Okey, so 0.5 darab 750 darab dengan 62, 23,250. 23,250 unit dia Joule. Okay, Q unit dia Joule. Okey, soalan yang kedua. Satu blok logam dengan jisim 300G. Yang ni kita tukar terus jadikan dia 0.3 kg. Okey, tukar teruslah senang. Dipanaskan dengan pemanas elektrik. Ni P 100 selama 1 minit. Okey. Suhu blok meningkat dari 30 kepada 85. Ini kita boleh terus tukar dia. Ini kira dia punya perubahan. Perubahan theta dia 85 tolak 30, 55. Kira muatan haba tentu.
Okey, so yang ni kita boleh guna rumus PT sama dengan MC theta. Tengok soalan dia manipulate, dia nak kita cari nilai C. So C sama dengan PT per M darab bagi M per theta. Ni dah tak guna dah ke? Dah tak guna. Okey. So C sama dengan P kita 100. T kita kena tukar dalam second 1 minit sama dengan 60 saat. Darab 60 bahagikan dengan M kita 0.3 darabkan dengan berapa tadi? 55. Cuba kira. Okey, saya dapat 363.64. So C dia 363.64. Yang ni unit apa? Joule kg negatif 1 degree Celsius negatif 1. Ataupun kita baca dia Joule per kg degree Celsius. Okey, darjah Celsius. Sebab J itu duduk atas. PT sama dengan Joule. Ni sebenarnya Q. Q sama dengan PT. So Q ni adalah Joule kan? Ni. Yang atas ni lah. Ni adalah PT Q kan? So ini adalah Joule. Yang ini kg dan juga darabkan dengan darjah Celsius. Sebab tu kita dapat Joule per kg darjah Celsius. Tu punca dia lah. Okay. Okay, last question. Apabila nombor 3, kita cuba buat nombor 3. Apabila satu blok logam dipanas 0.5 kg diletakkan dalam air berjisim 2 kg, suhu air meningkat sebanyak 15 darjah Celsius. Jika muatan naba tentu air ialah 4200 kJ per kg, berapakah jumlah tenaga haba yang dibebaskan oleh bongkah itu? Okey, nyatakan andaian anda untuk menjawab soalan ini. Okey. Ada air 2 kg. Kita assume ginilah. Air ni 2 kg. Okey, saya masukkan blok logam 0.5 kg. Okey, saya masukkan dalam tu. Jadi jisim saya sekarang dah jadi 2.5 kg. Betul Sebab saya dah masukkan satu blok lagi. Okey. Perubahan suhu dia ialah 15 darjah Celsius. Jika muatan naba tentu air okey. So kita kiralah. Q sama dengan MC theta. So M dia 2.5 darabkan dengan 4200 darabkan dengan 15. Kita kalkulator jap. 2.5 darab dengan 4200 darabkan dengan 15. So saya dapat 157,500. Betul kan saya kira ni? Sekejap. 42 darab ni. Betul lah. 4,200 2.5. Okey. Oh, yang dibongkar itu. Oh, bongkar. Saya ingatkan saya Sekejap. Bukan 2.5 ni. Sebab dia tanya, dia kata air ni bongkar ni panas. Bongkar ni panas, cerita dia. Okey. Bongkar ni panas. Dia masukkan dalam air.
So dimasukkan dalam air tu maksudnya air sejuk, bukan dipanaskan. Saya ingatkan dipanaskan. Okey. Bongkah tu yang panas. Dimasukkan dalam air. Air tu kita assume dia, kita andaikan dia dalam suhu bilik lah. So dimasukkan dalam air, jadi suhu air tu naik 15 darjah Celsius. Maknanya berlaku peningkatan lah sebanyak 15 darjah Celsius. Jadi bukan 2.5 tapi kita guna 0.5 je. Sebab kita nak tengok pada bongkah. Okay, jumlah tenaga yang dibebaskan oleh bongkah. Bukan nak tengok bila bongkah dengan air tu dipanaskan. Saya baca tadi macam dipanaskan. Okey, so yang ni kalau kira balik 0.5 darab 4,200 darab 15, 31,500 Joule. Okey, 31,500 Joule. Nyatakan andaian anda untuk menjawab soalan ini. Macam mana nak jawab dia? Kita boleh katakan, kita boleh nyata sini semua haba dari logam diserap oleh air. Diserap oleh air. Okey, diserap oleh air. Jadi tiada haba yang terbebas. Okey, tiada haba yang terbebas. Itu kita punya reason kita. Okey. Alright. Saya berhenti sinilah. Jadi nanti next week kita sambunglah. Nombor 4, nombor 5, nombor 6. Nanti saya cuba cari beberapa soalan lagi yang mungkin awak boleh tengok sebagai contoh lah. Untuk kita tengok lagi beberapa soalan yang berkaitan dengan soalan ni. Dan juga soalan yang melibatkan pengiraan termometer tu. Sebab tadi satu tu je. Kalau nak tunjuk yang lain, saya kena ada gambar rajah dia baru senang tunjuk. Okay, insyaAllah minggu depan saya tunjuk yang tu pula. Saya akan share beberapa soalan lagi lah berkaitan dengan penentu ukuran termometer dan juga yang ini. Okay, so saya berhenti sini dulu. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.